Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita kumpul lagi. InsyaAllah hari ni online balik antara 2 minggu kawasan Kuala Lumpur Jaya Putrajaya dikenakan kawalan pergerakan bersyarat. Jadi lah cakap dah itu jangan main-main, merayau juga. Jadi dah. Allahu a'lam. Ala kulli hal kan qadar Allah ma syaa fa'ala. Takdir Allah Taala apa dia kehendaki dan dia buat. Kita sebagai hamba setuju saja dengan apa kehendak Allah Taala, tanpa sebarang rasa tidak puas hati. Kita setuju dengan Allah Ta'ala berikan apa saja, kita Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Baik. Kata akhir itu kita bincangkan, kita masih lagi dalam ayat yang ke 92-93 suratul Nisa, membincangkan berkenaan dengan tajuk membunuh orang dengan sengaja. Jadi pasal benda itu kan ayat itu datang pada awal sebelum bincang kita tu pasal arah berkenaan dengan suruh berjihad jalan Allah Ta'ala. Kemudian bincang tajuk diselipkan berkenaan dengan tajuk apa hukum bagi orang yang membunuh secara tersalah. Kalau nak tahu hukum berkenaan dengan bunuh sengaja, hukuman dia ada kisah dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ini kita bincang berkenaan dengan ayat tentang tajuk hukum duniawi bagi orang yang membunuh dengan tak sengaja, silap bunuh. Dia sangkakan boleh tapi rupanya tak boleh, ataupun dia dia panggil tersilap bunuh. Dia sepatutnya tak bunuh tapi terbunuh. Baik. Cuma kat sini kita bincang itu kan, kita kata orang sebut pada kaitan akhir jumpa minggu lalu kita bincangkan berkenaan masalah yang dikatakan Abbas radhiyallahu anhu, yang lain para sahabat menyatakan bahawa tidak ada taubat bagi orang yang bunuh dengan sengaja. Dibawakan dalil dia, ceritakan berkenaan dengan mana orang tu nak lari, macam mana dia boleh nak dapat taubat dan sebagainya. Juga dibincangkan. Dan benda tu bukan hanya setakat Abu Hurairah, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, Zaid bin Thabit, Ibn Abbas, Allah bin Amr, Abu Salamah, bin Abdurrahman, bin Amr ni adalah di kalangan salaf, di kalangan tabi'in, Qatadah, Hasan Basri, Dhahak. Okey. Jadi itu semua dikatakan sebagai pendapat pertama. Okay. Pendapat kedua kita sedap dah masuk sikit itu berkenaan dengan tajuk ni, maksud 554 yang kita kata dalam ayat surah Al-Furqan ini pun menceritakan berkenaan dengan tajuk bunuh tu. Sekarang kita bunuh, Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan illa man taba, kecuali orang bertaubat, wa amana wa amila salihah. So jangan sebab itu kalau kita kata kalau orang tu bertaubat, beramal soleh, maka boleh dapat oleh dia taubat. Okay, bahkan Allah tukarkan keburukan menjadi kebaikan bagi orang yang bertaubat. Kebesaran taubat Kalau kata kita bincang berkenaan masalah orang yang tak berdosa, tak buat dosa, buat kebajikan, digandakan kebajikan. Orang yang bertaubat daripada kesalahan, maka bila kesalahan itu tadi diubah kepada kebaikan. Tapi tak digandakan. Baik. Jadi kita baca juga ayat surah Zumar ayat 53 yang menyatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada wahai hamba-hambaku, katakan Muhammad, Allah Taala berkata, wahai hamba-hambaku yang melampau ke atas diri masing-masing. Dia mereka sendiri, yang kalian putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. SWT mengampunkan dosa semua sekali. Innahu wal ghafurur rahim. SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Ini umum kepada semua dosa. Daripada kufuran, kesyirikan, syak, kemunafikan, pembunuhan, kefasikan dan selain itu. Dan itu sesiapa yang bertaubat, Allah Ta'ala taubat ke atas dia. Man taba taballahu alaih. Daripada hadis Nabi. Okay, hari kita sambung. Dalil bagi tajuk orang yang bunuh sengaja pun masih boleh mendapat taubat. Okay. Ini pendapat kedua lah. Berbanding pendapat minggu kita bincangkan minggu lepas. Ini kedua. Baik. Berkata Mukaththir rahimahullah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak akan mengampunkan disekutukan dengannya sesuatu dan diampunkan apa selain itu bagi siapa dia kendaki. An-Nisa ayat ke-48. Dia kata fahadhil ayah, ayat ini dia kata amatun fi jami'i dzunub, dia adalah umum pada semua dosa. Ma ada syirik, selain syirik. Apa semua dosa selain syirik, ma ada selain syirik. Wa hiya madhkuratun fi hadhihi suratil karimati ba'da hadhihi ayati wa qablaha. Dan tajuk ni berkenaan dengan pengampunan semua dosa kecuali syirik. Dia sebenarnya ada dia umum pada semua benda kecuali dalam surah An-Nisa ni diulang sebanyak 2 kali. Ayat 48 dan satu lagi ayat yang ke-100 ya. Surah An-Nisa ayat yang ke-116. So 2 kali maksudnya diulang tentang pengampunan semua dosa kecuali syirik. Mana kalau orang mati dalam keadaan syirik, takkan diampunkan dosa dia. Ini kita kata memang jelas dalam surah Nisa ni diulang 2 kali. Dia kata, jadi bila dikatakan dia kata wahya madhkuratun, dan tajuk ni disebut dalam surah yang mulia ini sesudah ayat yang kita baca tu dan lepas. Sebelum ayat 48. Sekarang kita bincang 92-93. Nanti ulang balik. Ayat ni 116 datang sekali lagi. Litaqwatir raja, bagi menguatkan akan harapan. Wallahu a'lam, kata Ibn Katsir, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Itu kita kata pendapat lah. Wasabata, tapi yang begitu dalam sama wasabata fi sahihain, dan sabit dan sahihain dalam Bukhari Muslim. Khabar Israeli, khabar tentang seorang Bani Israel, seorang lelaki daripada Bani Israel atau sebelum daripada kita, alladzi qatala mi'ata nafsin, yang dia bunuh 100 nyawa. Ikut pada hadis Sahih Muslim tu, kisah lelaki berkenaan dia bukan setakat panggil dia asal bunuh 99 orang. Yang bunuh sengaja lah. Dia bunuh 99 orang. Kemudian dia jumpa orang ramai, tanya kepada orang ramai, siapa orang paling alim. Tapi orang tunjuk dia pada seorang abid. Banyak ibadat tapi tak pandai, tak alim. Jadi yang banyak ibadat ni, dia bila tanya lelaki ni ada tak taubat, dia terus marah dan dia kata siapa ni taubat. Kalau satu pun teruk, 99 lagi teruk. Maka dia marah, dia bunuh pula cukup 100. Cukup 100. Jadi bila dia nak lagi bertaubat, dia tanya ke orang ramai siapa orang paling alim. Orang kedua yang dia ditunjukkan memang alim. Lalu orang tu kata, ni kisah sambungan dia. So masa ala aliman, dia kata kemudian dia bertanya seorang alim, hal li min taubatin, adakah aku ada sebarang taubat? Faqala, maka berkata orang alim tersebut, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah, dan siapa boleh sekat antara kau dengan taubat? Bagi kita kata kalau orang tu buat apa saja dosa, kalau dia pernah menyekutukan Allah Ta'ala, dia bertaubat boleh dapat. Kalau dia buat dosa yang lain pun mesti boleh juga. Ni kes kalau kita bincang buat mati dalam keadaan dosa tersebut. Mungkinlah kepada kalian tu ada. Tapi ayat surah An-Nisa 48 dan 116 tu dengan jelas menunjukkan bahawa hanya syirik sahaja yang takkan dilepaskan. Adapun yang lain boleh lepas. Okey. So lelaki ni macam kisah lelaki ni, dia tak sempat bertaubat lagi lah. Dia baru nak bersyadam. Jadi wa arsyadahu ila baladin. Ya'budullaha fihi. Dia guna orang alim tu pandu dia, arahkan dia kepada negeri yang dia akan menyembah Allah Ta'ala padanya. Fahajara ilaihi, dan lalu dia berhijrah ke negeri tersebut. Dia dalam konteks taubat, antara cara terbaik dan taubat ni adalah mula-mula sekali tinggalkan tempat mana kita boleh buat maksiat. Tempat kita duduk tu, tempat asal kita duduk tu yang boleh buat maksiat dengan banyak ataupun mudah buat maksiat, maka tinggalkan. Ini pindah ke negeri lain. Kadang-kadang boleh kata kawan yang kita biasa, tinggalkan kawan yang ajak buat maksiat. Ini basic dia berkenaan masalah kita panggil usaha kita dalam bertaubat. Mesti kita cuba
supaya untuk memperbaiki taubat kita dengan cara tinggalkan punca-punca dosa. Okey. Jadi disuruh dia berhijrah. Maka dia berhijrahlah kepada Nabi sebut famata fit tariq, dan dia mati di dalam perjalanan. Ini sebelum daripada sampai ke destinasi. Tak sempat pun lagi taubat. Baru nak berniat bertaubat. Dan berjalan dia buat tindakan, tinggalkan negeri dia, pergi ke negeri tersebut. Memang pasal orang alim tersebut kepada dia, engkau kena pindah ke negeri engkau, negeri orang jahat. Ini kadang-kadang ada orang kata benda ini macam selfish lah, tak patut tak. Ini ada kaedah dia. Sebelum orang lain kita selamatkan, kita selamat diri kita sendiri. Kita kena selamatkan diri kita dalam masalah dosa. Bukan tunggu nanti kita duduk dengan dosa tadi sebab tak nak jadi macam alim sangat. Itu salah juga. Banyak orang kadang tak buat taubat dengan betul dan juga lambat dengan bertaubat sebab dia kata macam tak salah dia alim sangat. Nanti kan apa kata pula, ni benda salah. Patutnya yang berlaku adalah seorang tu mesti menyegerakan bertaubat. Dan usaha dia tadi kalau terpaksa tinggalkan kawan-kawan dia, tinggalkan kawan dia lah. Kalau dia kena selamatkan diri dia. Anfusakum wa ahlikum nara, di hari kamu kalau kamu dari neraka. Tak boleh kita bakar diri untuk orang. Biarlah saya biarlah saya masuk neraka, boleh selamat. Ini tak ada, no such thing. Tak ada dalam Islam membakar diri masuk neraka untuk orang lain. Okey. Jadi faqabathu malaikatul, dia kata dia mati tengah jalan. Cuma dekat situ dia sambungkan, dia kata apa? Dia kata faqabathu malaikatur rahmati, maka dicabut atau disambut nyawa dia oleh malaikat-malaikat, para malaikat rahmat. Di pasal kisah dia bila mati kat situ, berkenaan hadis berkenaan yang matan datang, dia telah roh dia telah direbut. Melepas malaikat maut cabut nyawa dia, nak disambut roh dia, maka malaikat yang ada berebut. Satu malaikat maut, satu malaikat azab, satu malaikat rahmat. Dia berebut nak siapa yang patut iringi ataupun bawa roh orang tersebut. Jadi kita kata ketika kisah berkenaan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pengadil datang, malaikat juga mengadili dua malaikat tersebut, dan dari malaikat suruh ukur jarak di antara tempat mati itu ke kampung asal dengan berbanding jarak kampung mati itu ke tempat yang dia nak destinasi pergi. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala suruh pada kampung dia asal menjauhlah, tempat dia nak pergi itu mendekatlah. Dan diukur lalu dia pun dimasukkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So mayat dia, roh dia disambut oleh malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Itu petanda ataupun dengan jelas bahawa Allah Ta'ala menerima taubat dia. Walaupun dia tak sempat bertaubat, dia buat tindakan tapi tak sempat lagi buat apa-apa, Allah Ta'ala telah tahu niat dia. Allah Ta'ala terima. Okey. Jadi Ibn Katsir kata wa in kana hadza fi Bani Israil, dan jika sekalipun lah dia kata, dan jika ini pada Bani Israil. Okey. Kali ini kisahnya Bani Israil. Qul ayyakuna fi ummati taubat atau batu maqbulatan, dia kata dan kalau ini pada Bani Israil, maka untuk menjadi pada umat ini terjadi pada umat ini taubat itu diterima, maka bitariqil aula wa ahra, dia adalah dengan jalan paling utama dan paling kuat banding pada Bani Israil. Kita patut lebih layak mendapat akan perkara ini. Ya Allah wada'an al-aghlala wal asrar wal asar allati kanat alaihim, kerana Allah telah menggugurkan daripada kita kekangan-kekangan dan juga beban-beban yang dahulu ke atas mereka. Orang kena, kita tak kena. Okey. Wa ba'atha nabiyana bil hanafiyah wa ba'atha nabiyuna bil hanafiyah samha, dan telah diutuskan nabi kita atau diutuskan nabi kita nabiyana bil hanafiyah samha, dengan hanafiyah, agama yang tulus, as-samha lagi toleran. Agama itu tulus dan menyembah Allah Ta'ala, dan dalam masa yang sama dia adalah agama yang sangat lembut dan juga sangat toleran, tolak ansur terhadap keadaan kita. Okey. Fa amal ayatul karimatu, adapun ayat yang mulia, ayat kita bincangkan yang 2, yang 3 wa may yaqtul mu'minan, itu wahia qauluhu ta'ala, dan dia adalah Allah Ta'ala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, bersiapa membunuh seorang beriman dan keadaan sengaja. Ayat. Faqad qala Abu Hurairah wa jama'atun min salaf, maka berkata Abu Hurairah dan sekumpulan di kalangan salafus salih, hadza jazaohu in jazahu, kita ini balasan orang tersebut kalau Allah membalasnya. Sebab dalam kes penghukuman dengan dosa, Allah Ta'ala berhak untuk melakukan atau tak melakukan. Allah Ta'ala kata ya ghafiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'.
Dia azab siapa dia nak, dia ampun siapa dia nak, dia azab siapa dia nak. Ini pasal hak mutlak Allah Taala. Ini macam dia kata itu, kalau Allah Taala membalasnya, itu balasan dia. Waqad rawahu Ibnu Mardawih an Abi Hurairah marfu'an, dalam riwayat Ibnu Mardawih daripada Abu Hurairah anhu secara marfu' kepada Nabi, walakin la yasih, tapi riwayat tak sahih, riwayat tidak sahih. Dan dikata wa ma'na hadis sirah, dan maksud ayat ni, kalimah yang kata ini balasannya jika dia membalasnya, anna hadza jazahu in juziya alaihi. Inilah balasan orang tersebut yang bunuh dengan sengaja jika dia dibalas di atasnya, di atas dosa tersebut. Wa kadza kullu wa'idin ala dambin, dan demikianlah setiap amaran atau janji buruk di atas dosa. Semua tu kalau Allah Taala nak balas, Allah Taala balas, itulah cara dia. Tapi nak mengampunkan, Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu hak dia. Okey. Walakin qad yakunu kadzalika mu'aridun min al-a'mal mu'aradun min al-a'mal as-salihati tamna usul dzalikal jaza' ilaihi. Akan tapi dia kata boleh kali juga dia kata kita kata itu semua janji buruk Allah Taala, tapi dalam masa sama barangkali ia demikian ia jadi demikian dengan apa, dengan ditentang atau ditembungkan dengan amalan daripada ataupun ditolak daripada amalan soleh yang menghalang sampainya balasan itu kepada orang tersebut. Sebab dosa pahala kita, yang kita dosa, tapi amalan soleh kita boleh menjadi penyekat dan juga penghalang berlakunya hukuman ke atas diri kita. Okay. Dia kata ala qaulain, ini di atas dua pendapat ashabul muwazanah atau ihbab. Di atas kata-kata atau pendapat orang-orang yang kata ada muwazanah, timbangan, penyamaan timbangan ataupun pengguguran akan dosa dan sebagainya. So kita kata dosa boleh gugur. Dosa boleh gugur. Dosa pahala boleh gugur. Macam dosa boleh gugur, pahala juga boleh gugur, macam orang yang habitat amaluhum, yang syirik dan sebagainya boleh gugur amalan. Mereka juga ada pendapat berkenaan dengan timbangan, seimbang tadi banyak mana. Kalau dosa dia lagi berat, dosa dia berat, amalan soleh dia datang, kalau banyak maka dia meringankan, dia akan jadi imbang balik. Okey. Wa hadha ahsanu ma yuslaku fi hadha fi babil wa'id. Dan Ibnu Katsir kata inilah yang terbaik apa yang disusuri atau dilalui pada bab janji buruk. Kita patut faham macam tu. Janji buruk Allah Taala memang ada, tapi dalam masa sama kalau sekiranya Allah SWT nak lepaskan atau nak ampunkan, itu adalah hak mutlak Allah Taala yang tak patut sesiapa pun mengatakan tidak. Okey. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah Taala lebih tahu apa dengan apa yang lebih tepat. Kata dan sebut dah, sambung lagi. Wa bi takdiri dukhul qatil fi nar. Dan kalau dah kita anggarkan masuknya si pembunuh itu dalam neraka. Imma ala qaul Ibn Abbas, sama takkid sama ada dengan kata-kata Ibn Abbas, wa man wafaqahu iaitu annahu la taubata lahu, sama ada ikut pendapat Ibn Abbas atau dan sesiapa yang menyepakati Ibn Abbas bahawa tiada taubat bagi orang tersebut, au ala qauli jumhur, ataupun kita kata orang tu masuk neraka juga tapi ikut pendapat jumhur. Haitsla amal lahu, sebagai di mana tiada amal untuknya salihan yang baik, yang jubihi, yang menyelamatkan dengannya. Jadi diselamatkan dengannya. Jadi akan selamat dengan amalan tersebut. Maksudnya ikut pada jumhur pun setuju. Kalau sebenarnya orang tak ada amal soleh langsung, dia bunuh orang yang sengaja, maka dia masuk neraka lah. Namun dia kata tapi namun itu falaisa bi makhladin fiha abada, maka tidaklah orang tersebut kekal dalamnya selama-lamanya. Bal khulud huwal muqfil tawil, bahkan maksud kekal itu adalah diam atau menetap dalam neraka itu dengan tempoh yang sangat panjang. Itu juga masuk kekal. Itu boleh masukkan kekal. Pasal ini cara orang Arab bercakap. Selama-lamanya itu bukan maksud selama-lamanya. Kita kata pada satu sudut. Memang orang Arab berkata sedemikian. Kalau fiha abada tu, itu pasal kes macam kes bunuh diri lah. Ikut hadis Nabi tentang bunuh diri, memang Nabi kata tentang orang mati bunuh diri itu khalid fiha abada. Nabi sebut. Tapi dalam masa yang sama Nabi SAW juga mendoakan untuk diampunkan orang yang mati bunuh diri. Contohnya kisah Allah bin Mughaffal, dia datang ke Madinah dengan kawan dia, dengan teman dia. Lepas tu bila teman dia bunuh diri sebab tak tahan sakit duduk kat Madinah.
Dia sakit dan dia bunuh diri, kelar tangan dia. Dia kelar tangan dia. So, bila dia kelar tangan dia, dia bunuh diri, dia mati. Dia orang uruskan jenazah orang mati, bunuh diri, macam cara biasa. Cara biasa dia perlu solatkan, dia kafan tanam, dibuat semua sekali. Okey, cara Islam. Dibuat cara Islam, tak buat cara lain. Jadi bila kita kata bila macam tu dibuat kan kepada kepada orang yang mati bunuh diri itu, sedangkan dalam masa sama dalam hadis yang datang tentang orang mati bunuh diri ni, dia kekal khalidan fiha abada. Lepas tu ada orang salah faham dia mati bunuh diri, mati kafir. Mati kafir. Sebab dia baca hadis tu. Tak dia baca hadis kisah Abdul Mughaffal ni, punya kawan yang bunuh diri, dia jadi kes bila lepas daripada dia mati, Abdul Mughaffal tak lama lepas tu mimpi dia. Pada mimpi dia nampak keadaan dia baik, bagus. Kecuali nampak kat tangan dia masih lagi ada kesan darah. Lepas tu dia kata, Abdul Mughaffal tanya, sahabat Nabi tanya kepada kawan dia mati tu, apa Tuhan buat pada engkau? Dia kata, Tuhan aku, ampunkan aku dengan sebab hijrah aku kepada Nabi-Nya. Sebab aku hijrah, maka aku diberikan keampunan, kata lelaki tu. Kemudian dia kata lagi, Abdul Mughaffal tanya lagi, dia kata macam kenapa tangan kau? Tangan tu macam tu. Dia kata, dikatakan kepadaku, kami takkan baiki benda kerosakkan diri kau sendiri. So bila Abdul Mughaffal, sahabat Nabi ni pergi jumpa Nabi SAW, ceritakan apa dia mimpi. Bukan Abdul Mughaffal, Abu Tufail. Abu Tufail. Jadi dia kata apa? Bila bukan Allah Mughaffal. Apa hadis tu? Wali yadaihi. Okey. Dalam hadis tu daripada Jabir. Tufail bin Amr. Tufail bin Amr. Kawan kepada Tufail bin Amr. Dalam hadis Sahih Muslim, hadis nombor 116. Ada kisah tersebut. Bila Tufail bin Amr, dia Tufail bin Amr. So, jadi dia pergi cerita kepada Nabi apa dia mimpi tentang sahabat dia yang bunuh diri kan. Jadi Nabi sebaik Nabi dengar tentang mimpi tersebut, dan Nabi SAW dia ada wahyu. Dia tahu benda tu betul ke tidak. So automatik Nabi SAW bila Tufail bin Amr kata dia nampak kawan dia tu dengan tangan macam tu, Nabi terus angkat tangan doa, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, untuk dua tangan dia ampunkanlah juga. So dekat situ dengan jelas bahawa walaupun dah datang kalimah khalidan abada, tapi dalam masa sama bila datang kisah berkenaan, jelas bahawa lelaki itu diampunkan sebab hijrah. Pasal boleh orang tu diampunkan dengan dosa, diampunkan dosa dia dengan amal soleh. Jadi kalau tak ada pun amal soleh dia, maka maksud kekal itu adalah kekal itu diam dalam neraka dengan tempoh yang panjang. Itu maksud dia. Jadi dia kata waqat tawatil hadis an Rasulillah, dan telah mutawatir hadis-hadis Rasulullah SAW, annahu, bahawasanya yukhraju minan nari man kana fi qalbihi adna mithqala dzarratin min iman. Bahawasanya akan dikeluarkan daripada neraka sesiapa yang dalam hati dia sebesar kurang daripada sebesar darah daripada iman. Kurang kecil seberat zarah daripada iman. Wa amma hadis Muawiyah, ada hadis Muawiyah yang kita baca tu yang sebelum ni, kullu dhanbin asallahu an yaghfirahu illa rajulun yamutu kafira aw rajulun yaqtulu mu'minan muta'ammida. Kita semua dosa moga-moga Allah akan mengampunkannya kecuali seorang lelaki mati dalam keadaan kafir, ataupun seorang lelaki yang dia kata membunuh seorang mukmin secara sengaja. Dia kata fa'asa, tapi dalam hadis tersebut atau lafaz tu dia ada kalimah asa. Asa tu barangkali, dia taraji, moga-moga. Fa idzan tafat taraji fi hatain suratain la yantafi wuqu' dzalika fi ahdihima. Kerana kalau sekiranya ternafi harapan daripada dua-dua bentuk ni tadi tak ternafi terjatuh pada salah satu, itu qat. Barangkali kalau kita kata boleh jadi barangkali mana lafaz tersebut boleh tak kena pada dua-dua, tapi boleh jadi pada salah satu. Pasal satu mati kafir, satu lagi bunuh orang dengan sengaja. So kalau tak jadi pada tak jadi pada mati kafir,
boleh jadi pada orang yang bunuh orang dengan sengaja, kata. Okey, wa huwa al-qatl. Itu ada pembunuhan. Dia lima zakarna adillati, kerana apa yang kita baca daripada dalil tadi semua tunjukkan bahawa boleh diampunkan. Wa amma man mata kafira, sedangkan orang yang mati kafir pula, fa nasu annahu la yughfaru lahu battata, maka nas datang bahawa takkan diampunkan dia sama sekali. Macam dalam surah apa? Ini ayat yang ke 160 Al-Baqarah 160. Innal ladzina kafaru wa matuhum kuffar. Orang yang kafir mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim natullah wal malaikatu wan nas ajmain. Khalidina fiha. Itu memang ada ayat dalil. Termasuk juga ayat surah An-Nisa 48 dan 119, memang takkan diampunkan. Tidak akan diberikan keampunan. Ya, ayat 161, 161, 162. 161, 162. Satu Baqarah ada sebutkan berkenaan dengan tajuk orang mati kafir, apa hukum dia, apa yang jadi pada dia. Itu jelas Baik. Okey, dia kata okey. Itu maka takkan diampun sama sekali. Kemudian wa ammal mutalabatul maqtul al-qatila, adapun tuntutan orang yang dibunuh ke atas orang yang bunuh yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fa innahu haqqun min huquqil adami, dan dia satu hak daripada hak anak Adam. Wa hiya la tasqutu bit taubati, dan dia tak akan gugur dengan taubat. Sebenarnya kalau kita dosa dengan Taala, paslah dosa sama manusia memang tak akan gugur dengan taubat semata-mata. Cuma cara Allah Taala akan lepas kita itu hak Allah Taala lah. Yang pentingnya memang orang yang ada hak anak Adam macam hutang dan sebagainya. Macam orang mati syahid pun hutang, dia kalau dia ada hutang dengan manusia, tak lepas. Tidak lepas. Hutang tu takkan dia lepaskan. Walaupun dia dibolehkan dijadikan boleh dapat panggil kedudukan dosa-dosa yang lain diampunkan, tapi dosa sama manusia macam kes hutang tadi kita akan dituntut. So jadi hadis yang tentang si pembunuh tu datang dituntut oleh orang yang dibunuh, itu tak ada pelik. Memang semua tu hak anak Adam, bukan setakat bunuh semua sekali. Bahkan dia kata wala farqa bainal maqtul wal masruq minhu, dan tak ada beza di antara orang yang dibunuh dan orang yang dicuri daripadanya harta. Wal maqsud minhu, dan juga orang yang dirampas harta. Wal maqdhuf, dan juga orang yang dilemparkan tuduhan. Wasir huquqil adami, dan semua hak-hak anak Adam, semua sekali akan dituntut. Memang fa innal ijma'a, telah datang kesepakatan ijma' para ulama munakidun, terjadi ala annaha, bahawasanya dosa-dosa ataupun kesalahan kepada anak Adam ni la tasqutu bi taubati, tidak akan gugur dengan taubat. Dan hadis muflis, hadis yang orang muflis hari kiamat nanti. Pada kisah tu kan Nabi kata orang tu telah tumpah darah orang ni, pukul orang ni, pemakan harta orang ni, mengumpat orang ni, dan dia ambil kebaikan dibagi pada orang tu. Menunjukkan bahawa memang akan berlaku tuntutan sekalipun telah diampunkan dosa dengan Allah Taala pada yang lain. Dan dia kata walaupun min ada ilaihim fi sihhat taubah, dan tak boleh tidak daripada penunaian hak-hak tersebut kepada golongan berkenaan yang dicuri, yang disekian, yang dibunuh sekali, takkan kena tunaikan dulu hak pada mereka fi sihhat taubati, dalam kesahihan taubat. Fa in ta'adzara dalika, okey, kalau kita teruzur, tak sempat untuk itu, mereka kena mati sebelum taubat, sebelum tempat taubat dosa-dosa berkenaan. Fala budda min talabati, minat talabati, dia kata yaumul qiyamati, maka tak boleh tidak pasti, dia kata tak boleh tidak daripada tuntutan pada kiamat nanti. Lakin la yulzamu min huquqi talabati wa huquqil mujazah, tapi tak dimestikan daripada terjadinya tuntutan, terjadinya pembalasan. Sebab apa? Sebab waqad yakun lil qatil amal, dia kata waqad yakunu lil qatili amalun salihatun. Dia kata tusrafu ilal maqtuli awil aw ba'dihha. Dia kata barangkali, dia kata untuk si pembunuh tu ada amalan-amalan soleh, dia kata yang akan dialihkan atau diberikan kepada orang yang dibunuh, ataupun sebahagian daripada amal soleh tadi. Dan dia kata thumma yafdulu lahu ajrun, dia kata yadkhulu bihi al-jannah, dan barangkali akan ada tersisa, terbaki lagi untuknya sebarang ganjaran, lalu dia masuk syurga dengan ganjaran tersebut. Allah alam kan.
Ataupun kadang-kadang boleh juga untuk jadi taubat untuk jadi hak itu tertunai. Au yu'awidullahu maqtul minhu min fadlihi bima yasha. Atau Allah Taala menggantikan orang yang dibunuh tu daripada kelebihan dia apa dia nak. Mukusul jannati wa ni'imiha, yang berupa benda tu istana dalam syurga ataupun kenikmatannya. Ini kisah ni berlaku. Ada hadis Nabi nyatakan berkenaan dengan satu istana dalam syurga tu untuk orang mengampunkan saudaranya. Kes pernah berlaku. Nabi kata nanti akan terjadi dapat Allah Taala nanti seorang tu yang menuntut hak daripada saudara dia. Yang patut nak kena, kalau dia tuntut orang ni habis pahala, dibagi atau diberikan dosa, maka masuk neraka. Tapi ketika itu Allah Taala perlihatkan kepada orang yang menuntut akan hak tu, dalam syurga ada istana daripada perak kan, warna berwarna-warni. Jadi Nabi selalu kata, lelaki ini pun katanya, dia kata, wahai Tuhan, untuk siapakah istana tersebut? Nabi kata, Allah Taala kata untuk hamba-Ku yang mengampunkan saudara ni. Dia kata automatik ketika itu dilepaskan. Kawan tu mungkin tak ada kebajikan dah nak bagi kat dia, tapi lepas tu dia nampak istana dalam syurga, dia terlepaskan. Dia kata, wahai Tuhan, dia kata itu aku lepaskan dia. Maka Allah Taala pun suruh dia masuk syurga bersama saudara tadi. Bersama saudara dia yang dituntut akan hak. Ini cara Allah Taala lepaskan jugalah. Sebab tu kita sentiasa minta ampun kepada Allah Taala, dan cara Allah lepaskan kita ikut kadar yang Allah Taala kehendaki. Dan banyak Allah Taala berikan pun kadar Allah Taala kehendaki. Tak boleh kita paksa. Dan istighfar 100 kali hilang banyak mana. Itu Allah Taala punya hak. Okey. Baik. Wa nahu dzalika wa dia kata minamnya wal warafi darajat. Mengikut saja warafi darajatihi fiha, ataupun diangkat darjat si pembunuh tadi dalam syurga. Wa nahu dzalika, dan selain itu. Wallahu a'lam, Taala lebih mengetahui. Tapi ini jelas ya. Kita kata dari segi dalil-dalil yang dibawakan oleh Ibnu Katsir ni menunjukkan bahawa tajuk kekalnya orang membunuh dalam neraka, tapi kena faham cara yang patut difahami, bukan faham cara kita, faham cara dalil, kumpulkan dalil pada setempat, baru jumpa balik. Saya ingat berjumpa dengan Pekahak Al-Kadzab punya pengikut, antara benda mereka ragu-ragukan tentang agama adalah masalah orang yang mati, orang yang orang yang masuk neraka boleh diampunkan balik. Mana boleh cakap. Dan masuk neraka keluar pula. Tak, dia orang tak beramal. Kumpulan sesat ni tak beramal dengan ajaran Islam. Quran datang memang berikan tajuk tersebut dengan jelas. Tapi dia cuba nak buang hukum-hukum agama. Antara cara dia nak buang tu adalah dia kata macam syafaat tak betul wujud. Kalau wujud syafaat masuk neraka keluar balik. Asal kenapa pula? Bila sekali saya pun nak hujah balik dengan dia dengan ayat surah Maryam. Surah Maryam ayat yang ke surah Maryam ayat yang ke-7. Okey, dia mula daripada 68 sampai 72. 68 sampai 72 surah Maryam. Dalam tu ada sebut berkenaan masalah lafaz wa minkum illa wariduha, tiadakan kamu kecuali orang pasti melintasi neraka, akan datang ke neraka. Kana rabbika hatta maqdiya, dia ialah atas Tuhanmu adalah keputusan yang telah kemestian yang telah diputuskan. Kemudian Allah kata summan najil ladina taqaw, kami akan selamatkan orang yang bertakwa, wa nadzil zalimin fiha jithiya, dan biarkan orang-orang yang zalim dalam neraka tu dalam keadaan tersungkur. So kalau ikut ayat tu memang keluarlah. Dia tak boleh kata tidak. Cuma ini antara perkara yang dia akan dipakai lah. Dan kita kena faham bahawa hadis Nabi, bila dia nak nafikan hadis, dia kata mana boleh dah masuk neraka keluar. Bila Quran ada orang ceritakan benda berkenaan. Tapi dia tak belajar, kena lah. Tapi nak fahamkan, jadi kena jaga sikit. Sebab kadang-kadang kita perhatikan sudut-sudut macam inilah yang datang kumpulan sesat. Bila kita tak tahu hukum sebenarnya atau yang kuat pendapat dalam agama, ada pendapat satu macam pendapat Ibn Abbas tadi, tapi nak dipakai untuk apply pada semua benda, tak boleh. Dia kata ada syafaat. Dia kata tak patut ada syafaat sebab syafaat ni hadis Nabi. Dia nak macam tu lah. Tapi sebenarnya dalam Quran tersebut. Kan? Maka Quran pun nyatakan kan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dalam surah Az-Zariyat. Ayat yang ke ayat Mudathir. Ayat Mudathir ayat 48. Yang orang ceritakan berkenaan dengan tajuk orang-orang yang kita panggil
orang-orang yang masuk orang yang masuk neraka nanti. Okey. Dia nak ceritakan apa tentang mereka ni, fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in, tak manfaat untuk mereka syafaat pemberi syafaat. Memang ada pemberi syafaat. Syafaat tu akan sebut berkenaan syafaat tu kalau berlaku. Maka para malaikat mendoakan, minta syafaat untuk orang yang beriman pun ada juga Allah sebutkan. So basically syafaat tu berlaku. Cuma dengan izin Allah Ta'ala. Allah kata, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Dan siapa beri syafaat di Allah Ta'ala dengan izinnya. Kata Nabi SAW sendiri pun tak boleh selamatkan sesiapa. Tapi dia yang sesat yang lain, dia kata, boleh lah. Nabi sekian dia buat apa? Isfa'lana apa Nabi tu. Dia yang sesat. Dia ini akan sufi contohnya. Dia suka berqasidah. Dan qasidah banyak orang baca tu, ada di antaranya yang orang sebut isfa'lana per Nabi. Isfa'lana lana ya Rasulullah kan. Yang dilupakan sebenarnya Nabi tak lebih syafaat kecuali izin Allah Taala. Yang lelaki itu jelas okey baik. Sambung. Dia kata summalil qatlil amad. Kemudian untuk pembunuhan yang sengaja ni ahkamu fid dunya wa ahkamu fil akhirah. Ada hukum dunia dan hukum akhirat. Ada hukum untuk dunia, hukum akhirat. Itu jelas. Untuk orang yang bunuh dengan sengaja ni, ada hukum dunia, ada hukum akhirat. Macam kes bunuh tak sengaja lah. Bunuh tak sengaja ni dekat sini, datang kenaan dengan tajuk dua-dua sekali. Dia punya hukum akhirat, hukum kenaan duniawi. Hukum dalam ayat kita baca ni, hukum akhirat untuk orang yang bunuh dengan sengaja dekat sini. Tapi hukum dunia dia dekat surah Al-Baqarah 178. Ayat tentang kisos. Jadi sebab tu kita dekat sini untuk bunuh dengan sengaja ada hukum-hukum di dunia dan hukum-hukum akhirat. Fa amad dunya, adapun dunia fatuslatu awliyaul maqtul, lalu akan dikuasakan. Tusallatu awliyaul maqtul, maka akan dikuasakan wali-wali bagi orang yang dibunuh alaihi ke atasnya. Lebih hak. Mana nyawa si pembunuh tu bergantung kepada tuntutan keluarga si mati. Siapa yang dibunuh. Pembunuh tu punya nyawa atau hak keadaan dia bergantung pada keluarga si orang yang dibunuh. Kalau Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 33. Surah Al-Isra 33 Allah nyatakan, "Wa man qutila madzuman," dan siapa dibunuh secara zalim. Okey, secara zalim. Faqad ja'alna li walihi sultana, maka sungguh kita jadikan untuk walinya akan kuasa, akan authority. Fa yusrif fil qatl, maka tidak dibazirkan dia dalam pembunuhan tersebut. Innahu kana mansura, dia benar-benar akan dibantu. Isra 33. Summa akan kemudian jadi bila diberikan kuasa, summa hum mukhayyaruna baina ayyaqtulu aw ya'fu aw ya'khudhu diyatan mughallazah aslasa. Dia kata kemudian mereka pula diberi pilihan, keluarga si yang dibunuh ni diberikan pilihan di antara untuk mereka bunuh balik orang tersebut atau mereka maafkan atau mereka mengambil diat yang mughallazah. Mughallazah ni yang berat, yang berat lah. Mughallazah ni berat. Waliz kasar, berat. Diat, tapi diat dia bentuk dia berbeza. Dia jadi kalau kita sebut tentang diat ni kita tahu 100 ekor unta. Tapi masalah unta tadi kalau orang yang bunuh secara tak sengaja dan sebagainya tak diletakkan paksaan berkenaan dengan jumlah unta tersebut apa-apa. Cuma kalau pada kes bunuh dengan sengaja ni dia ada umur tertentu, usia umur unta tadi mesti bertepatan macam dikendaki. Maka dia kata apa? Dia kata salasuna hiqqah. Dia kata 30 hiqqah. Hiqqah ni yang layak untuk ni unta yang telah layak untuk unta betina yang telah layak untuk mengawan. Itu 3 masuk 4. Umur 3 tahun masuk 4. Kemudian salasuna jaz'ah. Dan 30 pula jaz'ah. Unta yang cukup 4 masuk 5. Cukup 4 tahun masuk 5. Unta ni umur matang dia 5. Lepas tu kalau sesiapa korban, kalau umur tu kurang daripada 5 tahun tak sah. Macam kalau kambing kena 2 tahun, kena setahun cukup masuk 2. Baru sah. Lembu 2 masuk 3 baru sah. Kalau dia kata kat unta 5 tahun cukup, 4 baru dah sah untuk dia jadi korban. Okey, dia kata jadi 30 jaza'ah. Kemudian yang 4 masuk 5. Kemudian wa arba'una khalifah, dan 40 ekor unta yang mengandung. Dalam perut dia ada anak. 40 ekor. Itu berat. Jadi nilai dia berubah tak sama dengan nilai kalau setakat kita beli unta biasa. Unta kalau kita beli kan,
Kita ni beli apa unta saja kan, kita kata benda tersebut dalam harga 3-4 ribu kan. Jadi kali je lah, kali 100, 300 ke 400 ribu nilai dia. Tapi bila kita nakkan unta bunting pula, harga dia lain. Itu dia kata akan jadi kan. Dan dia kata kama huwa muqarrarun fi kutubil ahkam, macam diperangkui dan kitab-kitab hukum. Ini bagi orang yang ada unta. Kalau orang tak ada unta, ada duit, maka dituntut saja 1000 dinar. Mesti besar berat. Saya dah kira tadi. Dapat 1000 dinar ni, pasal 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. 4.25 gram emas. Itu kalau dah kan. Okey. 1000 dinar 4.28 gram. Jadi okey 4.25 gram, 4.25 gram. Bila kalinya 1000 jadi 4 kilo 250 gram. 4 kilo emas mahal tau. Kalau 4 kilo ni kalau katakanlah kita kata nilai sekarang emas 200 1 gram. 4 kilo 250 4 kilo 250 gram tu kalau kali 200 jadi harga dia dalam 850,000 nilai dia lebih kurang kalau kita dengan ringgit Malaysia. Jadi memang keluarga yang dibunuh tadi takkan terabai lah. Macam saya sebut dalam undang-undang sivil ni, bila pampasan terhadap maruah contohnya, macam jadi kes ada bekas Datuk Seri Ibrahim kan dia saman Pakubono dapat 991,000 dapat menang kes. Jadi tapi cerita kelakar dia menang kes tadi kan, dia cuma tersalah image. Dan sekarang pun sebut dia Perdana Menteri masih lagi tak ada segan-segan pun okey. Tapi nak fahamkan sekarang orang yang mati nyawa lagi patut dapat banyak. Tapi cerita kelakar dia tak ada perbezaan kat situ. Ini yang datang daripada undang-undang sivil. Tapi kita nak faham nilai bagi kalau orang ada unta, nilai unta. Kalau orang tak ada unta, maka duit. Nilai atau nilai perak. Ini macam diperakui dalam kitab-kitab fiqh. Okey, baik. Kemudian dia kata waqtalafal a'immatu hal tajibu alaihi kafarah. Tapi para ulama pula bercanggah pendapat. Kena tak ada kafarah? Kafarah kena tak? Sebab kita sebutkan dalam kes orang yang bunuh tersilap. Dia dua. Diat dengan kafarah. Diat dengan kafarah. Bagi orang yang bunuh dengan sengaja, sebenarnya ikutkan pada tajuk mereka ni sama ada dibunuh atau bayar diat. Bunuh atau bayar diat. Yang tu diat bersama kafarah. Kafarah tu boleh A boleh bersama atau B puasa 2 bulan berturut-turut. Okey, tapi kalau orang yang membunuh dengan sengaja, dia dua je. Either A bayar diat dibunuh atau B bayar diat. Okey, tapi para ulama bercanggah pendapat. Dia kata waqtafal a'immatu dan bercanggah pendapat. Hal tajibu alaihi kafaratun kafaratu itqi raqabatin. Adakah wajib ke atas si pembunuh dengan sengaja ni kafarah pembebasan hamba? Au siyam syahrin mutabi'ain ataupun berpuasa 2 bulan berturut-turut. Au it'am kita sebut kan sebenarnya tadi ikut kepada yang sebenar tidak datang dalil boleh makan. Dia puasa atau bebas hamba, tak ada masalah makan. Ala ahad qaulain di atas salah satu dua pendapat lah. Ada bercanggah pendapat. Mana ada kata wajib, ada kata tak wajib. Kama taqaddama fi kafaratul khata' macam berlalu dalam dalam kafarah bagi bunuh tersalah. Dia kata ala qaulain di atas dua pendapat juga. Fasy-Syafi'i maka Imam Syafi'i wa ashabuhu dan teman-teman Imam Syafi'i dan murid dia, wa ta'ifatu minal ulama dan sekumpulan kalangan ulama yaqulu na'am, dia kata ya. Yajibu alaihi wajib ke atas si pembunuh dengan sengaja untuk kena kafarah juga, bebas hamba atau puasa 2 bulan. Tambah itu atau memberi makan, tapi sebenarnya stop pada puasa 2 bulan je. Dia ana idza wajabat alaihi kafarah fil khata' fali tajibu fil amali aula. Dan jika sebenarnya wajib kafarah wajib ke atas orang tersebut, kafarah wajib ketika bunuh tersalah, maka wajib ke atas dia yang sengaja lebih utama. Wa taradu hadza fi kafaratil yamin al-ghamus, dan mereka buat macam tu juga. Pada kafarah al-yamin al-ghamus. Yamin al-ghamus ni sumpah yang biasa macam wallahi. Dia pasal kisah ni sendiri. Pada kisah sumpah ni kita dua. Sumpah yang banyak sangat. Orang suka cakap bersumpah.
Wallahi ya akhi. Pasal orang Arab dia suka cakap itu. Tapi ya, bila banyak sangat, dia panggil yamin umus. Kalau sumpah yang betul-betul kita nak buat tapi tak dapat buat, kita ada kafarah, kita tahu. Tapi kalau kita macam mulut kita macam tu, suka bersumpah, macam mana? Jadi dikatakan kat sini, memang kalau ikut mazhab Syafi'i pun benda macam ni mereka buat terus je, terus kena. Mereka buat macam ni secara langsung dalam kafarah sumpah yang melampau banyak ataupun yang mulut orang tu suka sumpah. Wa'tadu bi qada'is solah al-matrukati amdan. Dan mereka sokong tajuk ni dengan mengqada' solat yang ditinggalkan secara sengaja. Kama ajma'u ala dhalika fil khata'. Macam mana mereka sepakat ke atas perkara itu dalam masalah apa? Bunuh salah. Bunuh salah sepakat. Memang kena pasal ikut ayat Quran jelas, tapi pada kes qada' solat yang ditinggal secara sengaja dia ada khilaf. Demikian juga apa kita panggil apa? Dalam sumpah yang melampau-lampau banyak ni pun ada khilaf. Ada khilaf. Tapi diorang kata ya. Itu pendapat pertama, diorang terus kata ya, kena. Kalau ada kata kalau bunuh silap kena, bunuh sengaja lagi patut. Namun kita kata waqal ashabu Imam Ahmad wa akharun, berkata teman-teman Imam Ahmad dan juga ada juga orang lain. Dia kata qatlul amali a'zam min an yukaffar. Dia kata pembunuhan dengan sengaja ni besar sangat daripada untuk boleh dikafarahkan. Terlampau besar, too big. Bila dosa terlampau besar, tak ada tebusan yang boleh tebus. Tak ada tebusan yang boleh tebus. Fala kafarata fi, maka tiada kafarah padanya. Wa kadzalikal yaminul ghamus, demikian juga. Wa kadzal yaminul ghamus, apa sumpah yang melampau banyak pun tak boleh buat apa dah. Banyak besar sangat. Suka sangat sumpah. La wala sabila lahum ila farqi bainal hati. Tapi kita tak ada untuk mereka dalam perkara ini perbezaan di antara dua perkara berkenaan. Hatain suratain, dua bentuk tersebut. Mana apa sumpah melampau tadi ataupun apa panggil apa bentuk kita panggil apa pembunuhan salah, gitu. Dia kata tak ada beza, tak ada jalan untuk mereka dalam perbezaan di antara dua bentuk itu dengan dua bentuk dia wabaina solat al-makruhati amdan dan dengan perbezaan solat yang sengaja. Dan solat sengaja kena buat. Jadi kalau solat sengaja, pasal solat tersalah, solat terlupa, kena ganti. Tapi solat yang sengaja tinggal kena lagi dah patut ganti kata orang. Tapi cuma kita katalah benda ni kita kata dah tinggal. Dia pendapat para ulama dua lah. Memang apa sama ada dia boleh boleh ganti dan dapat atau tak boleh ganti langsung. Dia kata fa innahum kana sungguhnya mereka yaquluna berpendapat wujud qada'iha wa in turikat amdan. Jika ditinggalkan dengan sengaja, maka dia dalam mazhab Ahmad pun suruh ulang balik, suruh ganti balik dengan sengaja, kalau sengaja pun. Cuma yang kes tadi dalam masalah kita pernah terangkan dalam kaedah dan usul fiqh, bila benda tersebut dah melampau banyak sangat dan kita kata benda tu akan susah untuk orang berkenaan, bahkan untuk taubat dia pun dia akan hilang, maka penggantian solat yang ditinggalkan itu dengan solat sunat lebih aula, lebih utama. Sebab berdasar hadis Nabi SAW, bila ada orang tersebut solat fardu tak cukup dan sebagainya, maka dia akan dicari daripada solat sunat untuk menampal solat fardu dia yang tertinggal. Jadi buatlah begitu, itu lebih baik berbanding kita kata suruh orang tu ulang balik solat sampai last tak buat apa. Tak boleh buat urusan di dunia dah. Jenuh lah duduk diam macam tu sampai tak keluar rumah. Tapi kita tak nampak benda berkenaan sekalipun disebut jadi amalan untuk pelaksanaan. Unless dalam masyarakat Melayu kita lah. Ada yang taubat tu kita kesian juga lah nak cakap. Tapi kalau cakap kan ada separuh tu dia tak ganti. Pasal dia patut bila dia nak baiki amal dia rosak. Jadi kena buat amal baru. Kena belajar solat sunat. Kena banyak solat sunat untuk menggantikan solat fardu dia yang tertinggal. Tapi kadang ada orang tu dia anggap dia ambil pendapat kata tak ada terus tinggal terus. Ini masalah. Okey. Kemudian dia kata wa qad ihtajja, misalnya telah berhujah man dhahaba ila wujubil kafarati. Kepada siapa-siapa yang mewajibkan kafarah fi qatlil amad dalam pembunuhan dengan sengaja. Bima rawahu Imam Ahmad. Mengapa dia kata Imam Ahmad? Dia kata an Wasilah bin Asqa, daripada Wasilah bin Asqa. Qala beliau berkata, atan nabiyya sallallahu nafarun min bani Salim. Telah datang ke Nabi SAW sekumpulan orang daripada Bani Salim. Faqalu, maka mereka kata, inna sahiban lana qad aujaba. Dia kata, seorang teman di kalangan kami telah wajib. Maksudnya dia telah bunuh orang dan wajib untuk dibunuh balik. Dia bunuh dengan sengaja lah. Wajib untuk bunuh balik. So dia kata,
Dia kata Nabi pun jawab, qala falyu'tiq raqabatan. Maka dia bebaskan seorang hamba. Yufdillahu bikulli amrin minha adwan minhu minan. Yang Allah Ta'ala akan ditebus pada Allah Ta'ala dengan setiap anggota daripada hamba yang dibebaskan tu akan anggota daripada diri dia. Maksudnya bila dia bebaskan komplit hamba, soalan dia bebas diri sendiri. Patut dia yang kena tapi dibebaskan. Cara ditebus balik. Nyawa orang telah pun dibunuh, maka dia kena bebaskan satu nyawa. Rawahu Abu Dawud, hadis Abu Dawud, wan Nasa'i bin Nasa'i. Jadi kita kata jelas baik. Okey, ada soalan? Sampai sekarang ada soalan tak? Sebelum kita masuk ayat baru. Kita masuk ayat baru ni. Ada soalan tak? Tak ada Ustaz. Ada Ada. Okey, tadi kita masuk dulu terus ayat 94. Baik, firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ini masih berkaitan tadi jihad. Kita berjihad tadi kes bunuh sengaja, bunuh tak sengaja, timbul tajuk. Sekarang ni tak sambungan lagi. Sambungan berkenaan dengan tajuk berkaitan dengan jihad. Jadi Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kita ambil word ni kalimah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Dia ya ayyuha, wahai. Hei. Okay. Jadi boleh ya ayyuha, boleh ayyuha saja, boleh ya saja. Macam Musa kata ya qaumi kan ya. Ataupun boleh sewahai. Okay. Dia adalah kata seru. Dia adalah huruf untuk kata seru. Okay. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Alladzina amanu, Kak UMNO amanu telah beriman. Amanu. Hei orang-orang yang telah beriman. Idza darabtum fi sabilillah. Idza apabila? Idza bila darabtum kalian bermusafir. Keluar berjalan. Fi sabilillah di jalan Allah. Di jalan Allah. Fatabayyanu, maka tabayyun. Maksudnya tabayyanu, periksalah betul-betul, pastikan betul-betul. Pastikan betul-betul. Mana bila nak bunuh, nak perang dengan orang, pastikan betul-betul. Dan wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Ilaikumus salama lasta mu'mina. Dan yang kalian kata pada orang yang melempar pada kalian akan salam, engkau bukan orang beriman. Jangan cakap macam tu. Sebab ini pasal kita kena check dulu macam kes yang kita bincang tu kan. Kisah yang pembunuhan tersalah tu terjadi macam tu sebab kes tidak check dulu. Tak tanya betul-betul macam kes Khalid bin Walid ke atau kisah yang lain yang sebelum tu. Semua tu berlaku sebab tak check dulu. Maka dalam kisah yang lelaki yang kita kata dia serak, dia bunuh orang tu, dan orang tu kata kami telah Islam. Dan dia berasingkan diri, tapi dia jauhkan diri dari orang ramai, dia ditahan, dia kan Nabi marah pembunuhan lelaki tersebut. Jadi kisah yang Usama bin Zaid. Jadi kisah itu satu peperangan tu lelaki tu mengasingkan diri, lepas tu dibunuh juga oleh tentera yang datang. Dia tak check. Orang tu kata aku Muslim, membunuh juga. Jangan kata macam tu, lasta mu'mina. Tabtaguna 'ardal hayatid dunya, adakah kalian menginginkan akan habuan dunia. Pasal tajuk dia bila kita bunuh, harta yang dia ada kita boleh rampas. Ini problem dia. Kalau kita bimbang takut peperangan atau jihad tadi berlaku dengan sebab kita nak harta orang. Bukan nak menegak kalimah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala ingatkan, dia kata adakah kalian bunuh kerana menginginkan akan habuan dunia. Fa'indallahi maghanimu katsirah, sedangkan di sisi Allah Ta'ala lah habuan-habuan, harta-harta yang banyak. Kalau nakkan habuan, harta-harta yang banyak, di sisi Allah Ta'ala ada lebih keuntungan yang besar. Kadzalika, dan demikianlah kuntum min qablu. Kalian macam tu juga dulu dalam keadaan kafir. Maka famannallahu alaikum,
maka lalu Allah Ta'ala telah kurnia ke atas kalian. Kalian pun kata kalian jadi macam tu. Fatabayyanu, maka periksalah, pastikan. Sebelum nak bunuh orang tu, pastikan dulu. Innallaha SWT kana bima ta'maluna khabira, dengan apa yang kalian kerjakan amat luas pengetahuan. Okey, itu di situ baik. Dia kata Ibn Katsir, kita baca sebanyak mana kita boleh. Okey, berarti kat sini jelas hukum ayat ni. Maksudnya bila kita pergi jihad, nampak orang tu dia kata Muslim, jangan bunuh. Tak boleh Tak boleh kita bunuh orang yang telah mengaku Islam. Okey. Rawah Imam Ahmad, Imam Ahmad, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata. Dia kata marra rajulun min Bani Salim, telah melintas orang lelaki daripada Bani Salim atau Sulaiman, binafar min ashabi Nabi, dengan sekumpulan sahabat Nabi SAW. Yar'a ghanaman lahu, yang mana dia sedang mengembala kambing miliknya. Fasallama alaihim. Lalu lelaki ni, lelaki Bani Salim ni ucap salam ke atas mereka. Seorang lelaki Bani Salim ni melintas dengan sahabat Nabi. Dan dia melintas tu dengan keadaan mengembala kambing milik dia. Lalu dia ucap salam kepada para sahabat Nabi. Faqala la yusallim alaina illa yata'awwadha minna. Lalu berkata para sahabat Nabi, nampak lelaki ni, dia kata mesti lelaki ni tak ucap salam pada kita kecuali dia untuk lindung diri daripada kita. Maksudnya saja bagi salam, dia kita tahu dia ni kafir. Fa'amidu ilaihi faqataluhu. Lalu mereka pun pergi dan serang dia dan juga bunuh dia. Wa atau bi ghanamihi an-nabiyya. Lalu mereka datang bawa kambing dia kepada Nabi SAW. Fa nazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, idza darabtum fi sabilillah, kalian bermusafir keluar di jalan Allah Taala, maka tabayyun, cek dulu, pastikan dulu. Mana jangan terus bunuh orang. Wala taqulu ma alqa ilaikumus salama assalamu lastam mu'minin. Kamu kata pada orang yang ucap pada kamu salam, kamu tidak beriman. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa qala hasan sahih. Kata hadis ni hasan lagi sahih. Ada kata wal hakim qala sahih isnad wa lam yukhrijahu wa Ibnu Jarir. Dia kata dan hakim dan kitab Mustadrak pun keluarkan hadis ni, dia kata sahih isnad, namun Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya. Wa Ibnu Jarir pun mengeluarkan hadis ni. Tapi sebenarnya ikut sebenar hadis ni ada keluar dalam Bukhari sebenarnya. Dia kata tak keluar, sebenarnya keluar. Sebab tu kadang-kadang dalam dalam tajuk ni bila hakim yang kitab Mustadrak ni, bila dia kata Bukhari Muslim tak keluarkan, kadang-kadang silap. Memang keluarkan. Memang ada keluarkan. Jadi dalam Bukhari ada dikeluarkan ringkas secara ringkas seumpamanya. Dan ini ada tafsir Ibn Abbas, ar-dunya bi anhu tilkal ghanimah. Maksud habuan dunia adalah harta rampasan perang. Maksudnya dia bunuh orang tu nak rampas harta. Okey, jadi kita nak fahamlah. Jadi nak fahamkan bahawa apapun kejadian tu berlaku macam tu. Sepatutnya kita cek dulu. Kes macam awal ni kita bimbang terjadi pembunuhan bersalah. Nyawa orang tak bersalah terbunuh kerana kita tolak akan kata-kata orang mengaku Islam. Okey. Di mengaku Islam, kerja kita terima dulu dan kita serang dulu. Warawa Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad an Abdullah bin Abi Hadrat telah menunjukkan Imam Ahmad daripada Abdullah bin Abi Hadrat. Kita qala, dia kata ba'athana Rasulullah SAW, telah mengutuskan kami Rasulullah ila Idham, kepada Idham. Okey. Itu nama tempat Idham. Idham je nama tempat Idham ni. Okey, Idham. Ya. Idham ni kat mana? Nama tempat. Dia kabilah ataupun nama tempat. Ini nama tempat ni, Idham. Ini kabilah. Nama tempat. Idham dia tempat dekat sekarang kat Saudi Arabia lah. Ada. Tak nampak. Nama tempat.
Dia tempatnya. Okey, dia Nabi hantar mereka ke Idham. Kata fakharajtu fi nafarin min al-muslimin. Lalu aku keluar dalam satu kumpulan umat Islam. Fihim, dalam kalangan para sahabat yang ada bersama aku tu, Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i. Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i wa Muhallim bin Jassamah bin Qais. Okay. So dia kata dia keluarlah bersama dua orang sahabat Nabi. Tengah-tengah mereka dua orang. Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i dan Muhallim bin Jassamah bin Qais. Dia kata fakharajna hatta idza kunna bi batni Idham. Jadi kami keluarlah sampai kami sampai ke tengah-tengah kawasan Idham tu, marra bina Amir bin Adbat Al-Ashja'i, melintas kepada kami seorang lelaki nama dia Amir bin Adbat Al-Ashja'i. Dia kata ala qu'udin lahu, ya. Qu'ud lahu, dia kata qu'ud ma amkana ayyurkaba alaihi min ibil ila ayyadkhula fi santi salisati. Dia kata apa yang mampu untuk ditunggang. Okey. Daripada umur berapa? Kalau kita unta kalau kecil tak hidup dia naik. Sampai umur dia unta Qu'ud ni umur dia daripada boleh kita tunggang sampai umur tahun ke-6. Unta umur macam tu. So, dia kata ala qu'udin lahu wa ma'ahu dia kata mutayyi' wa watab min laban, dan bersama dia ada mutayyi' masalah ni kalimah benda tu tak pakai. Kalimah jarang jumpa ni masalah sikit. Mutayyi' mutayyi' tu dia kata mutayyi' adalah mata musafar, ada barang untuk musafir, barang-barang yang musafir, watab dan juga bekas daripada kulit. Bekas dari kulit yang dalamnya ada susu. Okey. Dia kata falamma marra bina sallama alaina. Lalu dia berlintas dengan kami dia berucap salam kepada kami. Fa amsakna anhu. Lalu kami diam, kami tak jawab gitu. Anhu. Wa hamala alaihi Muhallim bin Jassamah faqatalahu. Muhallim bin Jassamah bersama dengan kumpulan tentera Nabi hantar ni serang dia dan juga bunuh dia. Li syai'in bainahu wa bainahu, kerana sebab antara mereka dulu sebelum daripada tu ada something, ada perkingkahan. Wa akhadha ba'irahu wa mutayyi'ahu, dan dia ambil lah unta kawan ni, unta lelaki tu Amir Al-Adbat dan juga barangan dia. Falamna qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbarna khabara. Bila kami sampai kepada Rasulullah SAW, kami beritahu kepada Nabi SAW tentang khabar tersebut. Okay. Lalu nazala fina, lalu turunlah ayat pada kami, ya ayyuhalladzina amanu, okay, wahai orang beriman, idza darabtum fil ardi fi sabilillah, kamu keluar di jalan Allah Taala sampai habis ila qaulihi Allah Taala khabira. Tapi hadis ni tafarrada bi Ahmad, bersedia keluarkan hadis ni Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dia kata Warajah bin Jarir, dia kata an Ibn Umar, daripada Ibn Umar. Jadi kisah tadi memang jelaslah. Diorang keluar untuk tugasan Nabi suruh, tapi jumpa dengan lelaki berkenaan. Dia orang bunuh lelaki tu, atau seorang para sahabat bunuh lelaki tu sebab apa yang ada di antara mereka. Walaupun dah bagi salam, diorang tak jawab, masa diorang sangsi Muslim ke tidak. Lalu lepas tu diorang rampas harta dia. Tapi turun ayat tu Allah suruh check dulu. Dan kita warawa bin Jarir an Ibn Umar, diriwayatkan bin Jarir bin Umar radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, ba'atha Rasulullah SAW Muhallim bin Jassamah mab'athan. Telah mengutuskan Rasulullah SAW Muhallim bin Jassamah satu utusan. Falaqiyahum Amir bin Adbat. Lalu telah bertemu dengan mereka, dengan kumpulan Nabi hantar ni, Amir bin Adbat, fahiyahu bi tahiyatil Islam. Lalu dia telah greet diorang ataupun sapa diorang, menyapa diorang dengan ucapan Islam.
wa kanat bainahum hinatun fil jahiliyah. Lalu dia kata di antara mereka ni dengan di antara mereka dahulu ada kesiran ada ketidaksetujuan pada zaman jahiliyah, Lalu dia kata faramahu muhallim bisahmin faqatalahu. Lalu telah melempar ataupun memanah dia muhallim dengan satu anak panah. Faqatalahu, lalu dibunuh. Faja'al khabaru ila Rasulillah. Lalu datanglah kisah tersebut kepada Rasulullah SAW. Fatakallama fihi Uyainah wal Aqra. Lalu telah berkata tentang kisah ni Uyainah dan juga Aqra, dua orang. Faqala Aqra, ya Rasulullah, surran yauma wa ghayyara ghada. Surran yauma wa ghayyara ghada. Dia kata sekejap. Dia kata fatakallama Uyainah. Surah yauma panjang nak itu. Okay. Panjang yang ini. Ya. Mughayyiran ghada. Ya Allah hatta tadhuqa nisaiku menutup limadha nisa'i. Okey, di sini dia kata jadi bila dah muhallim bijasamah bunuh lelaki tersebut. So, jadi datang dua orang sahabat bercakap tentang perbuatan jasamah, apa dia kata jasamah ni. Jadi Uyainah dan Aqra. Aqra kata, ya Rasulullah, surral yauma wa ghayyara ghada. Dia buat hari ni dan dia ubah esok. Maksud dia apa, dia nakkan apa, kalau boleh tak dihukumlah jasamah. Sebab dia وغير غدا. Ini riwayat lain ni, riwayat daripada apa? Daripada Ibn Jarir. Mungkin lafaz ni tak ada. Aqra bin Habis. Okey. Dia kata dekat sini, dia kata maksud dia dua orang tu bercakap bagi pihak inilah apa jasamah yang telah membunuh Amir yang mengaku dia Muslim. Dia bagi salam, je. Tapi bila itu terjadi, dia orang ada apa berbeza bagi. Ada kata orang tu, ialah dia cakap hari ni mungkin dia ubah esok. Tapi Uyainah pula kata la wallah, dia kata tidak demi Allah. Hatta tadhuqa nisa'ahu minat tuqli madzaqa nisa'i. Tidak, sehinggalah merasai wanita-wanita isteri dia daripada apa kesedihan apa yang dirasa oleh isteri aku, apa wanita wanita aku lah. Dia kata supaya nak suruh kisah baliklah. Fajar muhallim fi burdain. Lalu datang muhallim dalam keadaan ada dua kain kain membalut badan. Fajar sabaina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk depan Rasulullah SAW untuk baginda minta ampun untuk dia. Supaya Nabi mahu diridai dan bumi tidak menerima mayat dia. Dia dibuang, dia masukkan, terkeluar balik. Kita faja'u ila Nabi fadzakaru dzalika lahu. Kita lalu mereka sebut itu kepada Nabi dan mereka datang kepada Nabi dan sebut kisah lelaki ni, jasamah ni kepada Rasulullah SAW. Dia kata faqala, maka Nabi SAW bersabda, innal arda taqbalu man huwa syarrun min sahibikum walakin Allah arada an ya'idhukum.
semuanya bumi, takbalu man huwa syarrun min sahibikum. Semuanya bumi menerima orang yang lebih jahat berbanding teman kamu ni. Walakin Allah arada an ya'idakum, tapi Allah Taala nak beri bimbingan kepada kalian. Nak tunjuk kepada kalian. Dia bukan masalah dia paling jahat. Ada orang dia jahat, tapi Nabi kata Allah Taala nak bimbing kamu. Tsumma tarahu fil jabal. Mereka pun campak dia di gunung. Wal qau alaihi hijaratan. Mereka lempar kepada mayat dia ni batu, tutup dengan batu je. Fanazalat, maka turunlah ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu idza qatum fi sabilillah fatabayyanu. Okey. Tapi hadis ni dibuat Imam Tabari Dia kata cari kalimah tak jumpa. Okey, dan sebut Imam Suyuti secara ringkas. Tapi Imam Suyuti tidak menisbahkan ia kepada selain daripada Tabari. Dan sanad Tabari sebenarnya ada kedhaifan. Kerana syekh dia Sufyan bin Waqi' dikatakan padanya sebelum hafalan dia daripada sudut hafalan dia yang tidak dhabit, tak ada kuat. Tapi hadis Abdullah bin Abi Hadrat sahih. Yang atas tadi yang kita kata hadis yang kisah pembunuhan tu berlaku betul. Okey, tapi masalah sambungan dia. Walau syahid akhar, dan dia ada saksi lain yang sahih. Wa qala al-Haythami, Imam Haythami telah diriwayatkan daripada Majmu' Zawaid seumpama kisah ni daripada Jundub bin Sufyan, seorang lelaki daripada Bujailah. Jadi dia kata sebenarnya aku benar-benar di sini Nabi SAW ketika datang, dia kata Bushair daripada Sariyah, Sariyah dia, daripada pasukan dia. Fa akhbarahu bi nasril ladzi nasarallahu sariyatahu bil fathil ladzi fatahallahu lah. Maka dia beritahu baginda tentang kemenangan yang diminat oleh Allah akan pasukannya, dan juga dengan penaklukan yang Allah buka untuk mereka. Wa qala, dia kata Rasulullah, bainama nahnu natlubul qauma wa qad hazamahullah taala, sedang kami mengejar, menjejak, mencari kaum tersebut dan telah tewaskan mereka. Isahiqat rajulun bisayf. Tiba ditikam seorang lelaki dengan pedang. Fawaqa'ahu wa huwa yas'a wa huwa yaqul inni muslim. Dia tu dah diserang dia, tapi dia bergerak-gerak dari, dia kata aku ni muslim, ini muslim. Qala, Nabi tanya, faqataltahu, kau bunuh dia? Dia kata, ya Rasulullah, innama ta'awwadha. Sahabat Nabi ni kata dia hanya minta perlindungan, dia hanya berlindung je. Gunakan kata aku muslim ni untuk berlindung diri. Qala fa halla syaqqta an qalbihi fa nazarta asadiqun huwa am kadhib. Maka kenapa tidak kau belah dada dia, kau lihat adakah dia benar atau tidak? Qala law syaqqtu an qalbihi makana ilmi. Dia kata kalau aku belah pun daripada dada dia, tidak ada pengetahuan di situ. Hal qalbu illa bid'atun minal laham. Bukankah hanya jantung itu? Tidak ada kecuali seketul daging dia. Qala la ma fi qalbihi ta'lam wala lisanahu sadaqta. Tidak daripada kalbu dan kau akan tahu, tapi tidak pula daripada lidah dan kau percaya. Nabi kata, qala ya Rasulullah istaghfirli. Ya Rasulullah, minta ampun untuk aku. Qala la astaghfirullah. Tidak, aku minta ampun wajah wa khalu. Mereka lihat itu, mereka rasa malu dan mereka rasa hina dengan sebab apa yang ditemui oleh dia. Fahtamaluhu fa'alqawhu fi sya'bin min tilka syi'ab. Lalu mereka bawa mayat dia, lemparkan daripada pinggir gunung, pinggir bukit. Kata Qala al-Haythami, kata Haythami, dia kata riwayat hadis ini Imam Tabrani dan kitab Al-Mu'jam Kabir dan Abu Ya'la, dan sanad dia ada Abdul Hamid bin Bahram dan Syahar bin Hausyab, dan yang dipersanggahkan untuk dihujahkan tidak. Tapi Ibnu Katsir kata dia kata oleh Syekh Syakir, kilahuma thiqah, kedua mereka ni adalah dipercayai. Dan berkata Al-Haythami juga, dia kata qultu huwa fi sahih bi ikhtisar. Hadis ni dalam kitab sahih ada ikhtisar, ringkasan macam kisah yang Musnad Ahmad adalah yang Abi Hadrat tadi, memang ada hadis itu. Semua masalah sambungan kematian lelaki yang bunuh tu. Dia kata aku yushiru ila dzalika bidzalika ila waqa'ati ukhra rawahu Muslimun. Dia kata disyaratkan pada itu peristiwa lain juga oleh Muslim daripada hadis Jundub juga. Akan tapi walakin tilkal waqa'ah, tapi kisah tersebut atau peristiwa tersebut yuzannu Jundub annaha ma'a Usam bin Zaid. Di kisah yang lain tu daripada bersama Jundub cerita bahawa ia berlaku bersama Usam bin Zaid. Tapi tak sebut berkenaan dengan kematian pembunuh tu. Amma hadhihi kisah allati min riwayat Ibnu Umar dan riwayat Jundub allati fiha mautul qatil. Adapun riwayat ni, kisah ni yang tadi yang atas daripada riwayat Imam Ibnu Jarir,
Jadi kat sini yang daripada riwayat Jundub yang dalamnya ada kematian si pembunuh dan bumi muntahkan dia balik. Diriwayatkan juga Ibnu Majah seumpamanya dari Abi Imran bin Husain dengan dua sanad sahih dan telah dikuatkan daripada wajah untuk yang lain, menguatkan satu sama lain lah. Dan dikata dah berlalu apa menguatkan akan maknanya juga muka surat yang ke 658 hadis Uqbah bin Malik berkenaan dengan tajuk ni lah, tajuk pembunuhan lelaki yang muslim, orang kata saya Islam dibunuh. Tapi yang sambungan dia yang kes apa tentang bumi muntahkan balik mayat tu, itu yang kita kata yang sahih juga datang kan. Tapi Nabi macam Nabi sebutlah, dikatakan dalam riwayat tu Nabi sebut, Nabi kata sebenarnya bumi terima orang lebih telah menerima siapa yang lebih jahat daripada teman kamu, tapi Allah Taala nak ingin untuk beri bimbingan kepada kalian. Sebab tu Allah Taala jadikan berlaku. Alhamdulillah ini kisah turunnya ayat tersebut. Yang kata besarnya kesalahan bila orang tersebut bunuh orang yang telah mengaku Islam. Jadi kita saya Muslim bunuh juga tak boleh. Tak boleh macam tu. Ini jelas pasal ini yang kes yang boleh berlaku ketika peperangan. Disuruh berjihad, kebaran kalian tu ada. Okey. Dia kata, sikit lagi. Okey, dan dikata dan daripada riwayat Bazzar daripada riwayat Al-Bazzar, Rawar Bazzar an Ibni Abbas, Musnad Al-Bazzar dia kata daripada Bazzar, daripada Ibn Abbas qala beliau berkata ba'atha telah memutuskan Rasulullah SAW sariyatan, memutuskan Rasulullah satu kumpulan tentera, fiha al-Miqdad bin Aswad, dalam kumpulan tentera yang Nabi utuskan ni ada Miqdad bin Aswad. Falamma atau al-qauma, lalu mereka datang kepada satu kaum. Mereka datang kepada satu kaum. Kita wajaduhum qad tafarraqu, mereka dapati kaum itu telah berlari-lari. Wa baqi rajulun lahu malun katsir lam yabrah, mereka dapati seorang lelaki ada harta yang banyak tak lari, dia tunggu. Faqala asyhadu an la ilaha illallah, dia kata dilafazkan kepada orang ramai, aku bersaksi mengesahkan Allah. Wa ahwa ilaihi al-Miqdad faqatala, lalu telah menyerang kepadanya Miqdad lalu bunuh dia. Faqala lahu rajulun min ashabihi, lalu berkata seorang lelaki di kalangan teman-teman dia ada bersama dengan Miqdad Aswad dalam pasukan tu, qatalta rajulan syahida alla ilaha illallah, adakah kau bunuh seorang lelaki yang menyaksikan Tuhan Allah? Wallahi la adkuranna dzalika lin nabi, demi Allah aku pasti sebut perkara itu kepada Nabi SAW. Falamma qadimu ala Rasulillah, lalu mereka sampai kepada Rasulullah SAW, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rajulan syahida alla ilaha illallah, sungguhnya seorang lelaki itu menyaksikan Tuhan Allah, faqatalahu Miqdad, Miqdad telah bunuh dia. Faqala ud'u li Miqdad, Nabi kata panggil kepada untuk aku Miqdad. Ya Miqdad, Nabi berkata ya Miqdad, wahai Miqdad, aqatalta rajulan yaqulu la ilaha illallah, adakah kau bunuh seorang lelaki yang kata la ilaha illallah? Dia kata kau bunuh lelaki kata la ilaha illallah, fa kaifa laka bila illallah gadan, macam mana kau nak buat dengan kalimah la ilaha illallah esok, hari kiamat nanti. Qala fa anzalallahu, maka Allah pun turunkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza darabtum fi sabilillah, kamu musafir bergerak di jalan Allah Taala, fatabayyanu, maka jaga-jagalah, periksa-periksalah, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina, dan kamu kata pada orang yang lempar kepada kamu ucapan salam, kamu tidak beriman, tabtaguna adal hayatid dunya, kamu menginginkan habuan dunia, fa indallahi maghanim katsira, sedangkan di sisi Allah Taala lah akan harta-harta simpanan yang banyak, atau keuntungan yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu, kalian dulu macam tu pun sebelum dari itu. Famanallahu alaikum, Allah Taala kurnia ke atas kamu. Fatabayyanu, maka ulang sekali lagi, periksa-periksalah, pastikanlah. Maka faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah li Miqdad, kepada Miqdad, kana rajulun mu'minun yakhfa imanahu ma'a qaumin kafar, dia ni adalah seorang lelaki yang beriman, yang menyembunyikan iman dia bersama kaum kafir. Fa azhara imanahu, dan dia zahirkan iman dia, faqataltahu, kau bunuh dia. Wa kadza kunta tukhfi imanaka bi Makkah qabl, kata qablu, demikian kau dahulu sembunyikan iman kau sebelum dari itu di Mekah. Kau perlu sorokkan iman kau di Mekah. Jadi bila dapat berzahirkan, kau zahirkan sekarang. Tapi dulu kau macam tu juga. Dia lelaki tu macam tu. Dia duduk dengan kafir, tapi dia sorokkan iman dia sebab dia takut kan bukan dia bersama orang kafir. Kalau takut jadi kena apa-apa, maka dia sorok. Lepas tu dia pun datang, dia zahirkan, kau bunuh dia.
Ini yang kita teguran Nabi kepada para sahabat. Soalan kuliah kita faham pada part pertama ni. InsyaAllah sambung lagi pada masa akan datang. InsyaAllah minggu depan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.